Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Hari ini saya nak sambung lagi perbincangan kita pada part 1 soalan SPM untuk tahun 2017 yang kita bincang, iaitu graf persamaan kubik. So, hari ini cikgu akan continue untuk menjawab soalan C dan soalan D. Alright, kebanyakan pelajar mereka menghadapi banyak masalah apabila menjawab soalan D ni. Kerana untuk soalan D, para pelajar kena menyelesaikan dulu persamaan kubik ini untuk mendapatkan samaan garis lurus sebelum dapat melukis garis tersebut. Okey, tanpa membuang masa, kita terus tengok kita punya graf minggu lepas. Okey, ini dia graf yang kita lukis minggu lepas. Untuk kita menjawab soalan C, kita kena lihat nilai yang diberi. Nilai yang diberi kepada kita ialah from the graph into B, find the value of y when x equals to negative 2.5. Kita bermula dari sini. Soalan memberi kita nilai x. Itu bermaksud kita kena baca ke paksi y untuk mendapat jawapan. Okey, sekarang kita cari x sama dengan negatif 2.5 di dalam graf. So, soalan bagi kita x sama dengan 2.5. Okey, negatif 2.5. Maksud negatif 2.5 tu saya besarkan supaya semua pelajar boleh lihat. Negatif 2.5 itu dia bergerak ke sebelah kiri. Okey, kiraan dia dari kanan ke kiri. Kalau dia positif x, dia dari kiri ke kanan. Okey, itu semua basic dan semua orang tahu. Tapi tidak salah untuk cikgu ingatkan. So, negative 2.5 is actually here, di sini. Jadi, kita lukis satu garis lurus. Okey, di mana garis lurus kita itu nanti akan memintas, graf utama kita. Ini graf utama kita. So, kalau x sama dengan negatif 2.5, maksudnya kita akan melukis satu garis lurus ke atas, menegak. 2.5 di sini, kita lukis satu garis lurus yang menegak. Alright. Dan dia memintas dia memintas graf utama kita. Di situ dia memintas. Saya besarkan sedikit, dia memintas di situ. Nah, kalau lihat betul-betul, kalaulah kita punya lukisan tadi G2 dan kemas, kita akan mendapat satu persilangan yang tepat pada kotak yang ada pada kertas graf tu. Okey, selepas itu anak-anak, selepas itu kita lukis satu garis melintang, satu garis melintang ke arah paksi Y. So, paksi Y kita di sebelah kanan. So, kita lukis daripada persilangan itu tadi ke paksi Y. Dan kita lukis arrow. Okey, kita lukis arrow. Now, di situ nilai untuk jawapan yang kita cari. Okey, jawapan yang kita cari. Di situ nilai dia. Now, saya besarkan sikit supaya para pelajar boleh lihat dengan jelas. Okey, di sini 10. Di sini 20. Bererti scale kita tadi 2 cm 10 unit. Maka setiap satu kotak tu 1 unit. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 jawapan dia. Maka, pada ruangan jawapan seperti ini, pada ruangan jawapan seperti ini, anak-anak tulis 16. Satu jawapan sudah kita perolehi. Kita bergerak ke soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya, dia minta kita, the positive value of x. Ini kita kena berhati-hati. The positive value of x when y equals to 4. Ingat, yang saya kotakkan ni, berarti kita bermula di situ. Tadi kita bermula di x sama dengan negatif 2.5.
But now, we start with y equals to 4. So, balik semula kepada graf kita. Ingat anak-anak, positive value of x sahaja kita ambil. Y sama dengan 4. So, kalau y sama dengan 4, saya zoom sikit. Zoom out sikit. Okey, itu dia. Kalau kalau y sama dengan 4, kita kena cari di kertas graf kita positive value saja. Okey, 0, 1, 2, 3, 4. Itu dia. Itu 4. So, kalau dia kata y, dia melintang. Kalau dia kata x, dia menegak. Okey? So, cikgu lintangkan dulu garis ini. Saya selalu cadangkan para pelajar supaya melukis garis ini sehingga ia memintas. Okey? Memintas positive value. Kita tak perlu ke kiri Kita hanya ambil positive value saja. Okey, di situ. So, kita lihat. Saya zoom balik. Supaya boleh lihat persilangan itu Saya cuba zoom. Itu persilangan dia anak-anak. Nah, ini yang selalu pelajar tanya. Cikgu, kalau dia dalam keadaan begini, okey, titik itu, lihat titik persilangan yang kita dapat. Okey, kotak grid di sini, tapi dia bersilang di situ. Maka kita lukis ke bawah. Alright, kita lukis ke bawah. Dia tidak mempunyai satu nilai yang tepat pada setiap kotak kecil ni kan. So, kalau begitu, kita ambil juga ini. Kita buat tanda arrow. Tanda arrow ini bermaksud kita bermula dari 4 dan baca ke X. Itu yang dimaksudkan oleh arrow ini. Arrowhead ni Jadi, scale ini sekali lagi sangat memainkan peranan penting. Okey, cikgu tunjuk satu kaedah. Fail-safe method fail-safe. Kaedah gagal selamat. Okey, contohlah pelajar buat kesilapan. Dia kata ini 2. Kemudian 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3. Okey, betul kan? Tapi kalau pelajar tu dia buat silap, contohlah dia buat silap di sini 2. Kemudian dia kata sini 3. Kesilapan itu mungkin berlaku Jadi dia pun tulis jawapan 3.1. So, kalau kamu lihat, kalau kamu tulis 3.1, contoh 3.1, tulis begitu anak-anak akan lihat satu benda yang sangat janggal. Bagaimana 3 muncul lebih awal daripada 3 yang dilukis pada awalnya? Jadi, itu salah Yang ini 3.1 salah. Jadi, selalu cek dahulu sebelum menulis jawapan akhir Jadi, sekarang kita lihat di sini, kita nak settle pula bagaimana kalau dia berada di situ. Okey, baik. Kalau dia berada di situ, kita kira 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Okey, dia berada di tengah-tengah 2.6. Dia tengah-tengah 2.5 dan 2.6. Sorry tadi buat silap 2.5 and 2.6. Dia berada di tengah-tengah. Berarti jawapan dia yang paling munasabah 2.55. Jadi di ruangan jawapan, anak-anak tulis. Okey. Tulislah jawapan dia. 2.55. Lukislah graf anak-anak ini tadi sejitu yang mungkin Okey, sebaik yang mungkin untuk mengelakkan markah dipotong. Tapi kalau ikut pengalaman cikgu yang lepas, biasanya kalau pelajar-pelajar betul-betul ada melukis garis seperti ini dan arrow, garis seperti ini dan arrow, tidak menjadi masalah untuk mendapat markah. Okey, sekali lagi saya nak ingatkan, kalau dia X equals to negative 2.5, perhatikan X, dia mesti menegak. Dan kalau dia Y, okey, dia mesti melintang. Tapi saya tidak melukis Y ke arah negatif because soalan kata positive value sahaja. So, saya lukis dari sini ke bahagian positif sahaja. Okey So, ingat itu. Kalau tidak jelas, anak-anak boleh ulang balik part ini nanti dalam video YouTube kita. So, sekarang kita pergi part yang paling interesting. Ini paling interesting bagi cikgu bagi cikgu dan anak-anak sekarang. Bagaimana kita nak menyelesaikan soalan 12D.
Okey, kita tinggalkan dulu kertas graf kita kembali ke soalan dia. 12D. Trik yang selalu kita gunakan adalah begini. Pertama sekali, pelajar kena salin persamaan yang diberi pada soalan 12A. Okey, salin di ruangan jawapan. Okey, ini ruangan jawapan anak-anak. Okey, kita tulis 12A iaitu dia beri kita Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 4X tambah 10. Okey, kemudian pada soalan 12D, dia bagi kita satu lagi persamaan. Ini dia. Ini persamaan dia. Okey, itu persamaan dia. Maka anak-anak salinlah soalan itu. X kuasa 3 tolak 14X tambah 5 sama dengan 0. Okey, itu yang dia bagi. Baik, saya cabut dulu soalan ni. Kita lihat kepada penyelesaian. Now, kalau kita menjawab soalan ini, pertama sekali, tolong abaikan Y sama dengan ni. Y sama dengan ni, buang. Kita padam. Okey. Kemudian, sama dengan 0 pun kita padam. Okey. Kaedah yang saya guna adalah kaedah pemansuhan. Kaedah pemansuhan. Now, istimewanya kaedah pemansuhan ini, ia sama seperti kita menyelesaikan soalan persamaan linear. Soalan persamaan linear serentak. Okey, tapi yang ini kita ada tiga perkara lah. Okey, kita buat rumah seperti kita buat rumah nombor semasa kita di sekolah rendah. Baik, tugas utama kita hendak menjadikan kawasan ini, rumah ini kosong. Okey, kita sangat bernasib baik kerana perkali untuk X kuasa 3, negatif X kuasa 3 dan X kuasa 3 adalah 1. Okey, yang di sini negatif 1. Di sini 1. Bagaimana kita nak jadikan kosong? Kita ada negatif 1 dan 1. Bagaimana kita nak jadikan kosong? Okey, kita letak tambahlah sini. Kita letak tambah kan? Tapi cikgu ada satu lagi kaedah yang lebih mudah untuk kita ingat. Lihat. Tanda yang ada pada X yang di atas dan X yang di bawah. Kalau tanda dia berbeza, ini berbeza, maka dia tambah. Kalau tanda dia sama, katakanlah negatif. Di sini mestilah negatif. Kalau tanda dia tambah positif, di sini tetap negatif. Nah, yang bestnya, kalau tanda dia sama, tak kira dia positif, tak kira dia negatif, operasi yang kita pilih tetap negatif. Tapi kalau tanda dia berbeza, satu negatif, satu positif, berbeza, dia hanya boleh operasi positif untuk jadikan ini sifar. Dan pastikan perkali dia samalah. Okey? Kalau perkali dia tak sama, macam mana cikgu? Okey, yang itu cikgu akan tunjukkan di masa akan datang. Okey, saya akan tunjukkan lagi bagaimana kita selesaikan sekiranya perkali dia tak sama. Okey? Alright, so kita teruskan kita punya pengiraan. Kita sekarang ada positif 4X tambah negatif 14. Nah, kadang-kadang pelajar dia punya algebra dia tak kuat. Dia tak boleh selesaikan. So, sebenarnya sangat mudah ni. Kita boleh guna kalkulator. Nah, lihat cara saya key in saya punya maklumat di situ. Dia bagi saya positif 4. Saya tekan 4 je lah. Alright. Plus. Plus. Sini ada negatif kan? Saya letak kurungan. Saya tekan negatif 14. Saya tutup kurungan. Saya tekan sama dengan jawapan dia dah dapat. Negatif 10. Begitu cara saya selesaikan ya. Negatif 10. Jadi, saya letak di sini negatif 10. Okey, jangan lupa sekali X. Alright. So, sekarang kita settle pula 10, positif 10 tambah positif 5. 15 lah kan? Positif 15. Okey, apabila kita sudah sampai ke sini, itu bererti kita sudah mendapatkan satu persamaan garis lurus. Tetapi kalau anak-anak tinggalkan seperti ini, maka tidak ada markah untuk anak-anak.
Kerana anak-anak mesti menulis seperti ini. Oleh itu, y sama dengan negatif 10x tambah 15. Itu telah memberi satu markah kepada anak. Tapi kena ingat tadi kita perlu melukis garis lurus. Kalau anak-anak masih ingat, masa kita belajar di tingkatan 4, topik garis lurus, untuk melukis satu garis lurus, kita memerlukan 2 titik. Okey, saya selalu cadangkan para pelajar, kita buat satu kotak dengan 3 kolom dan 2 baris. Dan tulis XY, pilih 01. Kenapa pilih 01, cikgu? Kalau lihat di sini, dalam tabel asal kita, memang ada 01. Alright, kita pilih 01. Now, kenapa 01? Satu, dia ada dalam tabel. Kedua, dia nombor yang kecil dan mudah untuk kita handle. Now, what we do with this is we are actually trying to find a coordinate for our straight line. Koordinat untuk garis lurus kita. Jadi, kita ganti masuk shift kosong ni ke dalam persamaan ni. Nah, kalau kita masukkan kosong sini, senang je. Apa-apa yang darab dengan kosong tetap kosong, right? So, kita tutup. Apa kita dapat? 15 kan? Okay, itu jawapan kita. 15. Okay, 1 kita masuk di sini. So, negatif 10 darab 1 berapa? Negatif 10 kan? Senang kan? Negatif 10. Kalau yang terdapat mengira secara congak, kalkulator lah korang pakai. Okey, negatif 10 tambah 15. Okey, awak akan dapat jawapan 5. So, tulislah 5 di sini. Okey, begitu. Okey, y sama dengan 15 apabila x kosong. Okey, y sama dengan 5 apabila x 1. Or, x kosong, y 15. X1, Y15. Tak kisahlah. Tak jadi masalah benda tu. Yang penting kita ada info untuk 2 titik. Ini 2 titik. Ini satu set koordinat. Ini satu set koordinat. Alright, what we do? We transfer that to our initial graph. Okey, sekarang kita masuk ke graph. Now, apabila X sama dengan kosong tadi, kita dapat daripada table kita. Cikgu lakar di sini. Okey. 01. Sorry. Kalau X kosong, Y kita 15. Kalau X1, Y kita 5. Itu lakaran. Anak-anak kena ingat lakaran ni mesti dipadam selepas melukis garis lurus tu. Okey. So, kita plot sekarang. X kosong di sini, Y15 di sini. Jelas? Tu 15. Okey. And then next, X1, Y5 sini. Okay. So, now kita ambil garis. Kita ambil pembaris, ambil pembaris, kita join 2 titik tu. Kita join 2 titik ni. So, boleh gerak-gerakkan graf. Saya zoom out sikit. Okay, supaya anak-anak boleh nampak. Alright. Saya joinkan 2 titik ini dan lukis satu garis lurus. Nah, apabila saya melukis garis lurus seperti itu, saya dapati di sini, di bahagian ini tiada persilangan. Saya hanya melihat 2 persilangan berlaku di situ. Nah, itu yang kita minat. Okey, saya kembali semula kepada sekolah pula. Aduh, ni memang kes MCO lah ni. Lama tak pergi sekolah. Asyik sebut sekolah ya. Alright, kalau kita tengok dalam soalan dia, okey, kita baca betul-betul. Soalan dia kata, draw a suitable straight line. Kita dah buat. On the graph in 2B and find the values of x which satisfy the equation. So, dia mahu values of x. Okey, berarti pada graf, kita mencari nilai x. Maksudnya, kita pergi ke pasti x. Itu sangat mudah. Tak boleh pergi mana lagi. Nak pergi y buat apa? Kan? Buat apa pergi y? Soalan minta x. So, kita baca pergi x. Jadi, di sini, zoom in lagi. Biar pelajar tengok. Okey. Di situ persilangan yang saya dapat. Di situ persilangan yang saya dapat. Alright.
Alright, saya dapat perselangan di situ satu. Okay, very close ni. I think saya punya garisan tak cun kot. Okay, tu dia. Okay. And then the other one. Oh, yang ini saya kena zoom out sikit supaya nampak. Okay, tu dia. Alright. Yang ini saya punya berada di tengah-tengah kotak. Alright, saya lukis naik. Okay, saya buat arrowhead. Oh, tak jitu. Padam sikit dulu, singit. Cun tutup sikit. Dia cantik, jelas. Okay, itu dia. Alright, kurang lebih lah. Alright. So now, kita baca scale. Now, when we read the scale, we need to be very careful. Okay, sebab kita tahu di sini 0 to 1. Kita ada 10 box. Right? Kita guna begini. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10. Mana ada 0.10? Korang ambil betul. 1. Okay. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. Okay. Itu scale dia. Betul lah sebab dia mencecah satu. So 0, 0.1, 0.2, 0.3. So, itu jawapan kita. 0.3. Maka, pada ruangan jawapan kita tulis 0.3. Okay. Next, kita baca satu lagi. Scale dia, itu dia arrowheadnya. 3, 3.5, 3.6. Yang ini hampir-hampir dengan 3.5. Kalau anda nak letak 3.51, boleh. Kalau nak letak 3.5 pun boleh. So, biasanya saya galakkan bacaan dan jawapan samalah. 3.51, 3.52. It can be anything but cannot be more than 3.6 or 3.7. Tak logik lah. Okey. Kalau anak-anak dah lihat di sini, itu sahajalah yang kita perlu guna untuk jawab soalan ni. Simple sebenarnya, sangat simple. So, kalau tak faham, boleh ulang-ulang video cikgu ni supaya sampai korang faham. Okay, kalau ada beberapa soalan nanti boleh utarakan di bahagian komen. So, tidak begitu sukar ya. Tapi ingat ulang-ulangkanlah video ini supaya anak-anak lebih jelas dan menjadikan anak-anak lebih confident, lebih yakin. Okey. Itu saja dari cikgu kali ini. Tunggukan video yang akan datang. Saya akan pergi ke analisis soalan yang berikutnya pula, seperti yang saya rancang di part 1. Dan saya harap anak-anak semua berjaya belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye.